Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa tub 'alaina innaka antat tawwab. Rabbi shrah da'watan mustaqimah. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma inna na'udzu bika ونعم الملائكة المقربين وافتح علينا برحمتك وعلى المرسلين يا رب اشرح لنا صدرنا ويسر لنا قال الشيخ تعالى نفعنا بمن في الدارين آمين. Dan rukun yang kelima, tertib. Seperti didahulukan menyapu muka, atas menyapu dua tangannya. Dan jikalau pada tayamum hadas akbar sekalipun. Dan hanya tiada wajib pada mandi junub, kerana bahwasanya tak kala adalah yang wajib padanya meratakan sekalian badannya, maka dijadikan segala badannya itu seperti anggota yang satu, dan dikandak dengan tertib pada menyapunya, bukan memindahnya. Maka tiada wajib tertib antara keduanya. Kerana menyapu itu asal dan pindah itu wasilah jua. Dan rukun yang kelima, tertib. Tertib antara dua anggota tayamum. Tertib ini tertib pada menyapukan dua anggota tayamum. Seperti didahulukan. Seperti ni bukan nak misal. Seperti bukan nak misal, bahkan nak cerita yang wakil. Bukan misal, bahkan nak cerita yang wakil. Selalunya seperti itu digunakan untuk buat misal. Kalau dikatakan buat misal tu maknanya yang ni pun betul, yang lain pun ya juga. Tapi di sini tidak ada yang lain melainkan menyapukan muka dahulu daripada dua tangan. Jadi seperti sini tu nak menyatakan yang wakil. Nak ceritakan makna yang dikandung dengan tayamum. Seperti didahulukan menyapu muka atas menyapu dua tangan. Itu dikandaki dengan tertib. Sapu muka tu didahulukan di atas menyapu dua tangan. Jadi mestilah sapu dua muka sebelum pada sapu dua tangan. Seperti kita tertib antara basuh muka dan basuh tangan. Nak basuh tangan tu mesti selepas pada selesai daripada sapu basuh muka pada wuduk. Tertib ni dan jikalau pada tayamum hadas akbar sekalipun. Dan jikalau pada tayamum hadas akbar sekalipun, ini jikalau tayamum itu ganti daripada mandi menyuci hadas akbar sekalipun.
Jikalau adalah tayamum itu tayamum yang ganti daripada mandi menyucikan hadas akbar sekalipun. Wajib tertib juga. Maknanya tayamum ni kita sebagaimana kita maklum tak boleh nak ambil wuduk, tak boleh guna air nak ambil wuduk pun kita gantikan dengan tayamum. Tak boleh nak mandi pun kita tayamum. Tak boleh nak basuh satu tempat, tak boleh guna air pada satu anggota wuduk seperti ada balutan jabirah dulu pun kita tayamum. Maka mana-mananya apabila kita tayamum tu ginilah caranya, sapu muka belum pada sapu tangan. Maka tayamum tak kiralah tayamum ganti daripada mandi ke, tayamum ganti daripada sekalian anggota wuduk ke, artinya tayamum ganti daripada satu tempat saja yang tak boleh sampaikan air seperti ada balutan sekalipun. Cara tayamumnya beginilah. Jadi maknanya rupa tayamum begitu semua. Apabila sebut kata ganti dengan tayamum, buat begini belaka. Walaupun ganti di tempat sedikit saja yang tak boleh guna air sekalipun, sapu muka, sapu tangan. Sekalian badan pun sapu muka, sapu tangan. Anggota wuduk pun, empat anggota wuduk pun, sapu muka, sapu tangan digantikan dengan tayamum. Maka di sini tertib tu tak kiralah tayamum mana-mana sekalipun wajib tertib. Walaupun tayamum ganti daripada mandi sekalipun. Padahal juga, kalau kita mengambil wuduk, perbuatan wuduk basuh muka, basuh tangan tu ada tertib anggota wuduk. Tetapi pada mandi, kalau kita mandi, seluruh badan kita tu dikira menepati satu anggota, maka tidak ada tertib. Sebab tu dia datangkan dengan goyah di sini, walaupun tayamum ganti daripada mandi sekalipun. Dan hanya tiada wajib, yakni tiada wajib tertib. Dan hanya tiada wajib, yakni tiada wajib tertib. Ini seolah orang tanya, kenapa pada mandi itu, mandi dengan air lah, pada mandi wajib tu tidak ada tertib. Padahalnya apabila digantikan dengan tayamum ada tertib pula. Kalau kita kira dengan akal, akalnya, kalau mandi itu tak ada tertib pada anggota badan, maka sepatutnya tayamum ganti daripada mandi itu tak ada tertib jugalah. Itu kalau kita kira dengan akal, tapi hukumnya ialah mandi tak ada tertib. Kalau ganti dengan tayamum ganti pada mandi itu ada tertib. Maka ini jawapannya. Dan hanya tiada wajib, yakni tiada wajib tertib. Tiada wajib tertib pada mandi junub. Sebabnya kerana bahwasanya tak kala adalah yang wajib padanya meratakan sekalian badan. Kerana bahwasanya mandi wajib. Tak kala adalah yang wajib padanya pada mandi itu meratakan sekalian badan. Maklumlah begitu. Yang wajib pada masa kita mandi junub itu meratakan basuhan air sekalian badan. Meratakan, yakni mengeratakan air sekalian badan. Maka dijadikan segala badan itu, ini seluruh badan, satu badan. Maka dijadikan segala badan itu seperti anggota yang satu. Jadi seperti satu muka, seperti satu tangan. Seluruh badan itu dijadikan seolah satu anggota yang satu.
Maka dengan sebab dikirakan satu anggota, maka keadaannya tidak ada tertib yang wajib pada satu anggota. Seperti tangan tu, sebab tu sah kita basuh kanan dulu atau kiri dulu, di hujung dulu, di atas dulu, dia tidak ada tertib pada anggota yang satu. Maka seluruh badan tu dimenepatikan anggota yang satu. Maka pada anggota yang satu tidak ada tertib padanya. Sebab itulah tak ada tertib yang wajib pada mandi, pada ketika mandi junub. Dan dikandak, habis di situ. Dan dikandak dengan tertib pada menyapunya. Bukan memindah. Bukan pada memindahnya. Maka tiada wajib antara keduanya. Kerana menyapu itu asal dan pindah itu wasilah jua. Maka jikalau dipukul dengan dua tangannya sekali atas tanah dan disapunya dengan salah satu daripadanya kepada mukanya dan dengan yang satu lagi akan tangannya arus atau dipukul kedua tangan bertertib, maka disapunya kepada mukanya dengan pukul yang kemudian dan disapu pukul yang kedua. Pukul dan disapu pukul nak begini. Dan disapu dengan bukan akan dan disapu dengan pukul yang dulu akan tangannya. Nak begitu. Dan disapunya dengan bukan akan. Yang tulis tu akan kita ubah jadi dengan. Dan disapu dengan pukul yang dulu akan tangannya. Harus katanya dan dikandak dengan tertib. Tertib rukun yang kelima. Tertib yang ada pada rukun yang kelima. Jadi setengah daripada rukun tayamumnya ialah tertib. Apa maksud dengan tertib di dalam bab tayamum? Bukan tertib dalam bab wuduk. Tertib dalam bab wuduk, bab tayamumnya apa maksud? Apa yang dikandang? Dia katanya dan dikandak dengan tertib pada menyapunya, menyapu tanah. Tak, salah. Salah wakaf. Dan dikandak dengan tertib. Dan dikandak dengan tertib, kita tafsir sikit. Dan dikandak dengan tertib ialah tertib pada menyapunya. Nak begitu. Dan dikandak dengan tertib ialah tertib pada menyapunya. Bukan pada memindah. Ini bukan tertib pada memindahnya, memindah tanah. Bukan pada memindah, ini bukan dikandaknya, tertib pada memindahnya, memindah tanah. Jadi maksud dengan tertib rukun yang kelima bagi tayamum di sininya ialah tertib pada menyapu muka dan tangan dengan tanah. Bukan dikandaki tertib tu pada memindahkan tanah. Jadi maksudnya begini, rukun yang kelima ialah tertib. Yang ni tertib pada menyapukan muka dan tangan.
di situ tempat nak jadi tertib. Di situ tempat nak jadi tertib. Adapun pada memindahkan tanah daripada tempatnya kepada anggota, maka itu tidak wajib tertib. Tak wajib tertib itu tak masuk dan dikehendaki dengan tertib. Dengan maknanya kalau memindah tak bertertib pun tak mengapa. Memindahkan tanah kepada anggota tak bertertib pun tak mengapa. Tetapi janjinya nak jadi tertib pada menyapukan muka belum pada tangan. Tengok tafridiahnya, maka tiada wajib. Maka tu terjemuh daripada for, kalau bahasa Arab panggil tafrid yang kita faham. Apabila kita faham katanya yang tempat yang jadi tertib tu disapu, tidak tertib pada memindah, maka tiada wajib, fahamnya maka tiada wajib tertib antara keduanya menyapu dan memindah. Antara keduanya yakni menyapu dan memindah. Antara menyapu dan memindah tak wajib tertib. Sebab yang kita naknya ialah tertib disapu. Bukan di memindah. Di memindah tak wajib tertib. Kalau begitu maknanya antara menyapu dan memindah tu tak wajib tertib. Kenapa? Kerana menyapu, yang menyapu muka dan tangan tu asal pada tayamum. Dan memindah dan pindah itu pindahkan tanah daripada tempatnya kepada anggota. Itu wasilah jua. Itu wasilah saja. Jadi maknanya yang kita nak tayamumnya, kita nak sapu. Kita nak sapu muka, nak sapu tangan, tetapi tak boleh nak sapu malaikat kita kena memindah. Tetapi tak boleh nak sapu malaikat kena memindah. Jadi asalnya dalam bab tayam kita nak sapu muka. Itulah. Kita nak sapu muka. Cumanya nak sapukan muka tak boleh, malaikat kena memindah. Jadi tambah masuk juga memindahkan tanah tu jadi satu rukun juga di dalam bab tayamum. Tetapi kita tak ada nak dipindah, kita naknya disapu muka, disapu tangan. Itu dalam bab tayamumnya ialah sapu tu asal. Sebab sapu tu asal, maka yang asal inilah yang kita nak tertibnya. Yang asal inilah yang kita nak tertibnya. Adapun memindah tu wasilah tak mesti tertib. Tak mesti tertib. Begitu. Jadi macam kita katanya kita nak makan nasi tu, nak makan nasi memanglah nak makan nasi kena ada lauk. Itu asal kitanya, asal yang kita naknya nak makan nasi. Tapi kalau kat rumah kalau tak masak tak boleh nak makan lah. Kalau itu memasakkan nasi, memasakkan lauk tu wasilah saja. Asalnya kita nak makannya. Sebab tu kalau tak nak masak kat rumah, makan kat luar pun boleh. Jadi ada cara lain daripada memasak kat rumah. Jadi kita boleh makan nasi dengan lauk. Jadi walaupun tak memasak kat rumah sekalipun, tapi kalau tak ada tempat lain, mesti juga kena memasak kat rumah. Jadi memasak tu wasilah saja. Maka soalan begitulah. Jadi menyapu tu asal. Dengan sebab dia tu asal, nak dia ni lah yang nak dia ni lah nak bagi ada tertib. Adapun memindah wasilah saja. Tak bertertib pun tak mengapa. Jadi begitulah. Jadi maknanya yang kita nak tertib tu sapu muka sebelum pada sapu tangan. Nak sapu tangan mestilah selepas pada selesai sapu muka.
Dengan maknanya kalau sapu muka sebelah muka kita sapu. Tak belum nak meratai sapu muka lagi, kita dah masuk sapu tangan. Itu tak memadai lah. Macam buat wuduk. Tetapi kalau memindah ni tak ada tertib. Kalau kita pindah untuk bersama. Tengok dia kata. Maka, ini tafriq dia juga. Faham daripada katanya tertib tu tertib pada menyapu, tidak wajib tertib pada memindah. Maka jika dipukul dengan dua tangan. Maka jikalau dipukul, ditepuk, dipukul dengan dua tangan, dua belah tangan kita lah. Dengan dua tangan, dengan dua belah tangan. Sekali, jadi berserta. Sekali, ini berserta. Memang apabila berserta tu tak ada tertib. Apabila kata sekali mana berserta, memang tidak ada tertib. Tapi ketika pukul tu lah. Sekali lagi, maka jika dipukul dengan dua tangan atas sekali atas tanah. Sekali itu maknanya begini. Kita letak sekaligus. Letak dua belah tangan atas tanah. Itu sekalinya begitu. Bukan letak kanan dulu. Lepas tu letak pula kiri. Bukan begitu. Sekaligus. Dua belah tangan tu meletak memukulkan di atas tanah sekaligus. Serta. Dan disapunya dengan salah satu daripada dua tangan. Kepada muka. Dan dengan yang satu lagi akan tangannya. Boleh ke tidak buat begitu? Harus. Tapi janjinya muka tu meratalah. Jadi kita buat begini. Ni bekas tanah. Tanah ada di depan kita. Tanah ada di depan kita. Kita dah letak tanah di depan kita atau kita pergi duduk di atas tanah. Kalau dalam rumahnya, kita dah letak tanah di depan kita. Atau kita duduk atas tanah sekarang. Maka kita letakkan dua belah tangan kita di atas tanah. Pukul tepuk di atas tanah, kita akad. Akadnya begini. Akadnya begini, sebelah tangan kita sapu muka. Sebelah tangan kita sapu muka. Lepas tu sebelah lagi kita sapu tangan. Rupanya begitu. Lepas tu sekali lagi pula lah untuk sebelah ni. Sebelah kiri pula. Gitu. Maka jawabnya harus. Maknanya sah tayamum. Sah tayamum. Tetapi kalau sebelah tangan sapu muka tu nak bagi rata memanglah. Nak sapu muka tu nak bagi rata. Tapi tak mesti kita sapu dengan dua belah tangan. Tak mesti kita sapu muka dengan dua belah tangan. Jadi kita letak sekaligus, akad pun bersama. Akad tu mana memindah dah. Akad tu bersama dua belah tangan. Maka tangan kiri tu kita letak dulu kat tepi dulu. Maka kita sapu dengan tangan kanan kita akan muka bagi merata. Habis tu tangan kanan yang kita belum guna lagi, kita pun sapu tangan. Sapu tangan. Jadi maknanya, cuba perhati kita sapu muka. Selepas pada basuh sapu muka, kita sapu tangan. Lepas tu nak sekali lagi. Sekali lagi kita pukul pula sekali lagi untuk tangan. Begitu. Maka itu harus. Jadi cuba tilik pada perbuatan sapu kita, maknanya sapu tangan selepas pada sapu muka.
Rupa yang kita buat saat itu maknanya sapu tangan selepas pada sapu muka. Tetapi memindah berserta. Memukulkan tanah, memindahkan tanah tu akad naik tangan tu berserta. Jadi pada maknanya memindah tu tidak ada tertib pada memindah. Tapi pada perbuatan sapu kitanya ada tertib. Itu dah jadi. Itu dah jadi. Sebab kalau kita nak sebabnya dia tak ada nak tertib di memindah, dia nak tertib di sapu. Itu dah memadai. Satu rupa atau dipukul kedua tangan. Atau dipukul kedua tangan. Bertertib. Pukul dua tangan atas tanah. Bertertib. Jadi dengan secara bertertib. Bertertib yakni dengan secara bertertib. Jadi tangan dua letak. Pertama kita letak tangan kanan. Akad. Letak pula tangan kiri atas tanah. Pindah akad. Lepas tu tangan kanan sapu muka. Tangan kiri sapu tangan kanan. Tengok. Dia katanya atau dipukul dengan kedua tangan, jadi pukul atas tanah lah. Bertertib, jadi dengan secara bertertib. Bertertib macam mana? Misalnya, pertama tangan kanan dulu, belum pada tangan kiri. Atau kiri dulu daripada kanan, ikutlah. Jadi maknanya sebelah-sebelah. Letak tangan kanan atas tanah, akad. Kemudian tangan kiri pun turun pula atas tanah, akad. Begitu. Tidak serta. Maka disapunya seorang kepada mukanya dengan pukul yang kemudian. Dengan pukul yang kemudian. Dan disapu dengan pukul yang dulu akan tangannya. Harus juga. Gini. Tak disalah. Dua belah tangan. Dua belah tangan. Kita letak tangan kanan atas tanah. Pukul. Akad naik. Pukul pula dengan tangan kiri atas tanah. Akad naik pula. Lepas tu jadi kanan dulu pada kiri kita pindahkan tanah. Maka guna tangan kiri ni sapu muka. Tangan kiri sapu muka. Jadi mana yang akad kemudian tu diguna pada sapu muka. Kemudian yang dulu ni sapu tangan. Begitu. Hukumnya harus juga. Jadi maknanya itu jelas. Katanya pindah tidak bertertib. Bahkan yang dulu jadi belakang, yang belakang jadi dulu. Tetapi ketika kita sapu tu, muka dulu pada tangan. Pada rupa kita buat sana. Tangan kanan kita pertamanya kanan pukul di atas tanah. Akad. Tak guna lagi. Kiri pula letak atas tanah. Akad. Jadi kiri belakang pada kanan. Pindah. Kemudian guna tangan kiri sapu muka. Guna tangan kanan sapu tangan kanan sapu tangan kiri. Lepas tu nak sekali lagi lah untuk sebelah tangan lagi. Maka itu pun dia katanya harus. Kita ulang sekali lagi. Atau dipukul kedua tangan. Pukul dua tangan tetapi bukan serta dengan bertertib. Ini secara bertertib. Dengan bertertib. Maka disapunya kepada muka dengan pukul yang kemudian. Dan disapu dengan, bukan akan. Dan disapu dengan pukul yang kedua akan tangannya. Harus.
Itu harus. Sebab walaupun tak ada tertib pada memindah, tetapi pada sapu tu ada tertib. Kita nak di situ ya. Kita nak di mana? Ditertib pada menyapukan tangan dan muka. Muka dan tangan. Pindah tu mana-mana dulu pun boleh. Itu. Tetapi yang kita selalu buatnya, kita nak muka-muka tu dengan dua belah tangan. Tapi ingat katanya tak mestilah dengan dua belah tangan tu untuk muka. Kalau sebelah tangan nak sapu muka tu, sebelah tangan saja, apa tu? Sapu muka, tapi naknya bagi merata. Tapi kena pusing lah. Kalau sebelah tangan tu kita kena pusing, tangan kita jadi merata. Kalau buat begini tu boleh jadi tak berata. Sekali lalu begini boleh jadi tak merata sebab tangan kita pendek daripada kawasan muka. Kalau kita buat begini, tak merata juga, kena dua kali. Sebab tu kita pusinglah tangan kita. Kalau dua belah tangan tu sekaligus rata, itu lebih senang. Tapi nak cerita katanya pindah pukul untuk nak sapu muka tu tak mesti dua belah tangan. Tak mesti dua belah tangan. Tapi kalau tangan tu mesti kena pukul dengan dua belah tangan lah sebab kita nak tangan kiri nak sapu tangan kiri tak boleh jadi. Tangan kanan nak sapu tangan kanan tu tak boleh jadi. Mesti kiri sapu kanan, kanan sapu kiri. Jadi tak dapat tidak kena dua belah tangan tu memindahkan tanah untuk sapuhkan dua belah tangan. Habis tu kalau orang yang ada tangan sebelah tu, itu tak dapat tidak kena izin bagi orang lain memindah. Tak dapat tidak kena izin bagi orang lain memindahkan tanah. Sekiranya kan tangan dia tu ada sebelah atau tangan dia tu tak ada kedua tetapi sebelah lagi satunya tak boleh bergerak. Itu mesti kena izin, kena minta tolong orang lain lah. Minta tolong orang lain, kita izin bagi dia tu memindah sapu. Sapu muka tu kita boleh sapu sendiri. Kalau tangan tak boleh, minta tolong. Kalau kedua tak boleh nak gerak, minta tolong orang lain. Izin bagi dia sapu. Begitulah. Kemudian dia cara sapu tu kitab fiqh mana-mana pun lebih laginya sapu tangan. Dalam kitab fiqh tu dia tak ada sebut cara nak sapu tu. Nak mulai di mana, biasanya lah kitab fiqh tak sebut. Tapi janjinya sebab dia tak sebutnya, sebab kita nak bagi meratakan. Buatlah cara mana sekalipun. Tapi kalau ada jam, ada cincin, ada jam kat lengan, ada cincin kat jari, mesti dibuangkan sama tara. Sebab kalau tidak, tanah tak sampai tepat cincin, tepat jam. Maka yang kita sapu tangan tu, nak bagi senang tu, kita buat macam ni. Kita letaknya begini, letak tapak tangan kanan tadah, lepas tu belakang tangan kiri, tapak tangan kiri, kita nak sapu tangan kanan, letak tangan kiri, lepas tu belakang tangan kanan tu letak atas tapak tangan, lepas tu tolak, terus sampai ke atas pada siku, pusing balik, terus, gitu. Kemudian sebelah ni pula. Sebab nak sapu tangan, kita letak diam ke tangan kanan, kiri, letak atas, tolak, pusing, begitulah. Itu paling senang sekali. Itu jadi kita buat begini tu senang. Letaknya, ini dalam kitab fiqh tak cerita. Ini tengok daripada guru yang buatnya. Letak begini, tolak. Apabila sampai ke atas pada siku, kita pusing. Begini, kita pusing.
pusingkan tangan yang sapu tu naik. Itu merata lah. Hmm. Sebelah lagi pun begitu juga. Kita letak begini, lepas tu yang ni lah kita bergerak. Bergerak yang ni pun boleh, yang ni pun boleh. Kita bergerak, sama-sama bergerak pun boleh. Hmm. Biar. Kemudian katanya, dan ada pun sunat pada tayamum itu bahawa hendaklah mengucap bismillah dan yang akmalnya bismillahirrahmanirrahim. Dan jikalau bagi orang yang junub sekalipun atau yang umpamanya. Pada awalnya seperti pada wuduk. Jadi ni kita masuk dalam sunat-sunat pada tayamum lah pulaknya. Dia katanya, dan ada pun yang sunat pada tayamum itu, perkara-perkara yang sunat yang ditutupkan kita buat dengan secara sunat pada masa kita bertayamum, setengah daripadanya bahawa hendaklah mengucap bismillah. Semata-mata bismillah sekadar itu saja. Itu dah sunat. Kita letak bismillah, pindah. Dan yang akmalnya bismillahirrahmanirrahim. Tambah ar-Rahman, tambah ar-Rahim tu lebih akmal daripada kita sebut ar-Rahman ar-Rahim tu lebih akmal daripada tak sebut. Dan jikalau bagi orang yang junub sekalipun. Kalau orang yang nak tayamum tu, tayamum kerana nak ganti pada mandi junub sekalipun. Tak mengapalah sebab kita tak ada qasad baca ayat Quran, kita qasad berzikir. Atau umpamanya, umpama orang yang junub, seperti orang yang tayamum daripada ganti daripada mandi haid dan nifas. Jadi maknanya belum pada nak tayamum tu masih ada hadas besar lah. Tapi tak mengapa sebab kita tak ada qasad ayat Quran, kita qasad berzikir. Pada awalnya ni tak baca mengucap bismillah pada awalnya, yakni pada permulaannya. Pada awalnya, yakni pada permulaan tayamum. Seperti wuduk lah. Maka permulaan tu kalau kiranya permulaan tu wasilah dianya pukulkan tanah. Letak tanah, bismillah akak naik. Dan bersugi setengah daripada sunat-sunat tayamum tu ialah bersugi dan dikibaskan dua tangannya dengan menggerak tak. Dengan menggeretukkan dua tangan. Dengan tangan. Dengan menggeretuk. Dengan menggeretukkan dua tangan. Dengan menggeretukkan tangannya dengan tangannya. Dan ditiup keduanya. Kemudian daripada pukul. Jika banyak debunya, sekira-kira tinggal qadar hajatnya jua. Kerana mengikut bagi Nabi SAW seperti yang diriwayat oleh Syaikhan. Dan lagi supaya jangan jadi menjahat kejadiannya.
Dan mana? Dan bersugi. Bersugi ni setengah daripada sunat tayamum. Tu sunat lain pula. Dan dikibaskan dua tangan. Kibas. Gitulah. Gerak, mana menggerakkan itulah. Kita menggerakkan dua tangan. Tapi kibaskan dua tangan. Kibas tu kalau kiranya buat begitulah. Berarti kibas dua kain tu pusing. Menggerak. Dengan menggeretukkan tangannya dengan tangan. Kita buat. Tu gertuk tangan ni. Supaya debu-debu yang lebih tu jatuh. Dan ditiup keduanya kedua tangan. Kemudian ni setengah pada sunat juga. Kemudian daripada pukul. Tapi kita letak tangan belum nak sapu muka. Belum pada nak sapu tangan tu. Kita letak tangan dua belah kita angkat naik. Kita getuk begitu. Atau kita getuknya begitu. Lepas tu tiup. Kita tiup di atas dua tapak tangan. Tapi nak suruh buat begitu tu jika banyak debu. Jikalau debu tu banyak lekat kat tapak tangan. Dia setengah-setengah jenis tanah tu dia senang nak melekat di atas tapak tangan tu. Jadi ketika kita pukul tu boleh jadi pukul tu kuat, tanah tebal kat tapak tangan. Maka kita bergetuknya begitu. Lepas tu tiup. Supaya yang lebih-lebih tu dia pergi dengan angin yang kita tiup. Sekira tinggal qadar hajat. Sehingga tinggal kat tapak tangan tu. Sekira-kira tinggal kat tapak tangan tu qadar hajat. Qadar kita nak guna saja. Jua. Jadi tak membanyaklah. Kerana mengikut bagi sebab apa boleh disunatkan kita kibas, kita geretuk tadi, kita tiup kerana mengikut bagi Nabi SAW seperti hadis yang diriwayat oleh Syaikhan Bukhari dan Muslim. Dan lagi supaya ni ilat yang kedua, satu sebab boleh sunat kita buat begitu, satunya kerana mengikut perbuatan Nabi, contoh kita. Perbuatan Nabi. Yang keduanya ilat akli. Kira dengan akal. Lagi supaya tiada jadi jahat kejadian. Ini rupa kita tu lah. Tak jadi jahat, jadi huduh. Memanglah kalau tengok kan budak-budak tu kalau dia pakai bedak sendiri tu, dia banyak ke bedak tapak tangan letak di muka tu jadi putih tu. Jadi kita tengok gelak pula. Kita tengok tu itu bedak bukan tanah. Tengok bedak penuh kat muka putih kat muka tu, kita tengok dia tu gelak pula. Apakah lagi kalau kita orang tua tu bedak putih kat muka tu nak pergi masjid nanti orang gelak kat kita. Jadi nakal pula. Jadi maknanya tanah pun begitu juga. Kalau tanah tu tebal, jadi kita sapu kat muka, jadi tanah tu lekat banyak kat muka. Jadi tak comel, jadi huduh tengok. Nanti kalau pergi masjid suka kat orang lah. Sebab tu jadi maknanya tanah kat tapak tangan tu tak nak banyak sangat. Sekadar boleh meratai, dah memadai. Lepas tu kalau kita sapu tu sikit-sikit tu tak mengapalah. Tapi kalau banyak tanah tu macam budak-budak main bedak tu, jadi lain macam pula. Nanti pergi kat masjid orang gelak. Begitulah. Jadi maknanya dua ilat. Satunya perbuatan Nabi, yang keduanya supaya tak nampak huduh tengok. Tanah penuh kat muka tu. Begitulah. Abi. Dan mendahulu kanan daripada kiri pada menyapukan keduanya. Ini sunat yang lain pula. Maka untuk hari ini kita akhir di situ. Dan mendahulukan kanan daripada kirinya.
Wallahu a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا فتوح العارف ونور قلوبنا من نورك الكريم واجعل عملنا خالصة لوجهك الكريم اللهم إنا نستغفرك كما قرأناه وما حفظناه وما سمعناه ردد علينا وقت يدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bang nak tanya sikit bang. Terima kasih Bapa. Assalamualaikum. Lepas kita tayamum, kemudian kita basuh dengan air. Maknanya tayamum kita tu disebabkan oleh kecederaan anggota kita lah. Kemudian lepas kita tayamum tu kita basuh dengan air tangan tu sebab kita tak nak kotor. Kita tak nak. Jadi hukum dia harus ke makruh tu bang? Itu saya tak pasti. Nanti saya rajam balik. Okey bang. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapa. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapa. Sama. Terima kasih Bapa.